Okay, InsyaAllah hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke sesi bicara siswa Institut Kemahiran Islam Malaysia Sarawak tahun 2020. Okay, baiklah hadirin sekalian, insyaAllah pada hari ini kita akan menyaksikan sebuah perkongsian berkenaan dengan tips sebelum peperiksaan akhir bersama dengan seorang pensyarah daripada Universiti Malaysia Sarawak, maafkan saya. Jadi, saya ingin menjemput pensyarah tersebut iaitu Dr. Mazlina binti Ghazali. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Boleh dengar suara saya jelas tak? Assalamualaikum Doktor. Doktor boleh dengar dengan jelas tak Doktor? Saya dah boleh dengar. Dan boleh dengar dengan jelas tak Doktor? Jelas. Jelas. Ini dah jelas. Okay, Tadi jelas. Tak jelas. Okey, apa khabar Doktor? Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Okey, faham. Pengurusi sihat ke? Alhamdulillah sihat Doktor. Alhamdulillah sihat juga Doktor. InsyaAllah. Nama saya Muhammad Zulfadli Doktor. InsyaAllah. Zulfazli. Okey. Okey, baiklah Doktor. Saya akan mengenalkan sedikit. Okey, kepada hadirin sekalian, nama diberi adalah Dr. Nur Mazlina binti Ghazali yang merupakan seorang pensyarah kanan di program kaunseling penyelaras Unit Latihan Akademik KAM UNIMAS. Beliau juga telah memperolehi ijazah sarjana muda bimbingan dan kaunseling daripada UNIMAS. Seterusnya Master of Human Service Counselling daripada Curtin University of Technology Western Australia. Dan beliau juga telah memperolehi ijazah kedoktoran PhD dalam bidang bimbingan dan kaunseling daripada Universiti Putra Malaysia. Okay, jadi tanpa membuang masa, saya akan mempersilakan yang berusaha Zulfazli, saya tak dengar suara. Saya tak dengar suara Zulfazli. Boleh dengar suara saya tak? Assalamualaikum. Boleh dengar suara saya? Assalamualaikum. Boleh dengar suara saya ke? Sebab saya tak dapat dengar suara pengerusi. Doktor boleh dengar suara saya Doktor? Saya tak boleh dengar suara pengerusi langsung. Doktor, dah okey tak Doktor? Okey tak? Okey, Zulfazli cakap. Cuba boleh dengar suara saya tak? Saya boleh dengar suara Doktor. Doktor boleh dengar suara saya? Tapi saya yang sangat tak jelas lah, suara Zulfazli datang dan hilang. Okey, saya siap. Okey, dah. Tapi sekarang dah boleh dengar ke suara saya? Boleh dengar Doktor, boleh dengar. Okey. Saya nampak dengan muka jelas, nampak. Okey, saya boleh mula ke? Okey, boleh mula Doktor. Dipersilakan Doktor. Sorry, saya tak pasti coverage ke atau sebagainya, mungkin sebab saya pakai phone kot. Okey, terima kasih Zulfazli sebagai pengerusi hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Sebenarnya sesi hari ini merupakan sesi perkongsian sahaja. Sebab apa yang saya nak sampaikan pada hari ini adalah merupakan, saya rasa semua orang dah tahu sebenarnya. Okey, cuma saya ni ada di sini untuk refresh kembali apa yang
boleh dijadikan panduan lah, sedikit panduan untuk adik-adik semua untuk menghadapi peperiksaan pada minggu hadapan. Okey, sebelum tu saya nak ucap terima kasih kepada pengerusi yang memperkenalkan saya. So nama diberi Nur Mazlina Ghazali, seperti yang telah dimaklumkan oleh pengerusi. Saya merupakan pensyarah kanan di program kaunseling Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia Universiti Malaysia Sarawak, dan sekarang dipinjamkan di unit latihan akademik Center of Applied Learning and Multimedia Universiti Malaysia Sarawak. Tapi basically saya pensyarah jugalah. Okey. Jadi hari ini sebenarnya saya nak teruskan dengan tips dan motivasi menghadapi peperiksaan. Tapi sebenarnya semua perkara yang saya nyatakan, yang saya akan kongsikan adalah telah pun adik-adik tahu sebenarnya. Okey. Jadi boleh saya teruskan slide seterusnya, Zulfazli? Okey. So saya suka sebenarnya nak memetik kata-kata Hamka. Iman tanpa ilmu bagaikan lentera di tangan bayi, namun ilmu tanpa iman bagaikan lentera di tangan pencuri. Jadi adik-adik yang berpeluang untuk menuntut ilmu di IKMAS, jadi adik-adik perlulah menghargai apa yang adik-adik telah diberi peluang. Bukan semua orang berkesempatan untuk menuntut ilmu. Jadi anda semua haruslah menuntut ilmu supaya dan bersungguh-sungguh supaya anda menjadi seseorang yang hebat yang dapat memperjuangkan ilmu pada masa hadapan. Okey, saya suka sangat memetik kata-kata Hamka. Ia memberi kesan yang sangat mendalam kepada kita semua sebenarnya. Okey, teruskan Zulfazli. Next. Okey, saya rasa adik-adik lebih tera dan lebih hebat daripada saya. Tapi hari ini sebenarnya di pagi Jumaat yang indah ni sebenarnya saya nak bawa sedikitlah apa yang dibawa oleh Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i ni dia seorang, sedikit saya cerita. Saya tahu adik-adik semua dah tahu, tapi saya nak berkongsi juga sedikit ya. Imam Syafi'i seorang yang sangat bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Jadi pada saya, kita boleh mencontohi apa yang Imam Syafi'i lakukan. Walaupun dia dah dilahirkan dalam keluarga yang sangat susah, yang sangat miskin, tapi beliau menggunakan kekurangan yang ada bagi menambah kelebihan pada diri dia. Jadi saya rasa saya suka nak tengok syarat menuntut ilmu daripada Imam Asy-Syafi'i ini sebab ia sangat bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu dan saya rasa ia bagus untuk kita amalkan. Jadi kalau dekat sini saya ada letak zakar. Zakar ni sebenarnya kuasa kognitif dan juga intelektual. Jadi adik-adik kena ingat dalam kita menuntut ilmu, kita kena menggunakan elemen-elemen kognitif di mana penguasaan dari segi kognitif dan juga dari segi intelektual tu sangat penting. Jadi Allah telah menggunakan kita akal fikiran. Jangan katakan kita tak ada, saya kurang pandai, jadi saya tak dapat mencapai pencapaian yang bagus. Tidak. Sebenarnya Allah telah kurniakan kita kognitif, jadi gunakan kuasa kognitif dan intelektual dalam menuntut ilmu. Kalau sekiranya kita rasa kita kurang sedikit dari segi penguasaan kognitif, jadi apa yang kita boleh lakukan? Jadi di sini kalau kita kata kita nak menggunakan kognitif itu dengan lebih dan intelektual itu dengan lebih, jadi kita kena berusaha. Setengah orang dikurniakan dengan kekuatan kognitif yang sangat baik. Okey, orang kata gifted. Dia baca sekali terus dapat mendalami ilmu tersebut. Tapi setengah orang dia perlu ulang bagi dia memahami satu-satu perkara. Jadi tiada masalah, ini tergantung kepada keupayaan adik-adik. Tetapi harus diingat Allah telah memberikan kita kognitif dan intelektual. Jadi gunakan intelektual dan juga kognitif untuk kita kuasai satu-satu perkara. Dan seterusnya kata Imam Syafi'i, hirs, iaitu keterujaan dan keazaman. Dalam menuntut ilmu, adik-adik kena ada excitement. Okay, excitement dalam menuntut ilmu, iaitu keterujaan dan juga keazaman. Mesti adanya keazaman yang kuat, yang tinggi supaya adik-adik dapat menguasai ilmu yang adik-adik ingin dapatkan. Jadi tak ada perkara yang datang sendiri tanpa usaha. Saya punya pegangan daripada dulu sehingga sekarang, saya bukanlah pelajar yang cemerlang daripada dahulu, tapi saya seorang yang berazam tinggi. Jadi adik-adik tidak mustahil. Walaupun adik-adik pencapaian mungkin sekarang agak sederhana, tetapi kalau adik-adik ada keterujaan, ada keazaman, maka insya-Allah adik-adik akan dapat mencapai sesuatu matlamat yang adik-adik jangkakan. Okey? Dan seterusnya ijtihad, iaitu kegigihan. Perlu ada gigih. Bila kita sebut gigih, mestilah dilengkapi dengan kerajinan. Gigih. Okey? Walaupun kegigihan kita kata janganlah work harder, tapi kita haruslah work smart. Jadi boleh work smart
tetapi di dalam smart itu mesti ada kegigihan. Okey, walaupun kita bekerja di dalam ataupun berusaha dalam keadaan yang smart, tapi kita harus ingat bahawa kegigihan tu mesti ada, di mana elemen kerajinan itu harus ditambahkan di dalam kegigihan. Dan seterusnya bulkor, kemampuan, iaitu merujuk kepada kemampuan anda dalam usaha capai ilmu. Okey, bagaimanakah anda menggunakan kemampuan anda? Kadang-kadang sebagai individu kita punya limitasi. Jadi apabila kita ada limitasi, kita harus tahu limitasi tersebut. Tetapi jangan jadikan limitasi itu sebagai orang kata blocking, sebagai satu halangan, okey, bagi kita mencapai ilmu. Okey, jadikan kekurangan tadi sebagai elemen untuk kita untuk kita atasi kekurangan dan ambil dia sebagai kekuatan. Jadi kekurangan perlulah dianggap sebagai cabaran, jangan dijadikan ia sebagai limitasi untuk adik-adik mencapai apa yang adik-adik nak. Okey, irsyad ustaz bermaksud anda haruslah mendapat bimbingan pendidik. Tak faham, tanya dengan pensyarah-pensyarah. Tak faham, tanya dengan guru-guru. Okey, kalau tak faham lagi boleh bertanya dan berbincang dengan rakan-rakan yang mana mungkin mempunyai pemahaman yang lebih. Jadi dalam belajar kena ada gurunya. Jadi tak faham, rujuk kepada gurunya. Jadi jangan risau. Okey, jangan ada rasa takut tau. Kadang-kadang ada, saya faham, adik-adik di luar sana, pelajar-pelajar, even pelajar-pelajar saya sendiri di UNIMAS ya, saya perasan bahawa mereka kadang-kadang rasa takut-takut untuk bertanya dengan pensyarah, dengan guru-guru. Jangan begitu adik-adik. Kita faham bahawa pensyarah kita, guru-guru kita ni datang dengan pelbagai personality. Jadi kita tidak boleh menidakkan manusia itu pelbagai, kita harus ingat tu. Jadi adik-adik jangan rasa takut. Sekiranya anda rasa anda tidak faham dan perlukan bimbingan, bertanyalah dengan guru-guru, okey, ataupun bertanyalah dengan pensyarah-pensyarah. Jangan rasa takut, okey. Saya faham adik-adik yang saya dimaklumkan, adik-adik di IKMAS ini semuanya mengambil diploma kan. Jadi tak ada masalah. Anda harus ingat bahawa anda perlu mencapai satu kejayaan tu mesti ada bimbingan. Tak faham bertanya. Jangan duduk dalam bilik sorang-sorang. Okey? Dan seterusnya tol zaman iaitu sepanjang masa. Adik-adik kena faham. Ilmu yang adik-adik belajar ia mestilah bersifat sepanjang zaman. Okey, everlasting. Bila kita belajar, kita tidak akan putus di situ saja. Semua ilmu yang kita pelajari, kita harus ingat bahawa ia akan memerlukan praktik, okey, di luar sana. Jadi kita harus ingat semua yang kita belajar adalah menjadi ilmu yang perlu dipraktikkan atau diamalkan di luar sana. Jadi kita harus ingat bahawa kita harus faham bagaimana kita nak praktik kalau kita tak faham. Jadi adik-adik mesti kena ingat bahawa ilmu yang dipelajari haruslah difahami. Bukan sekadar mengingat tetapi harus difahami. Apabila sesuatu perkara yang difahami, ia akan berpanjangan ataupun kita panggil everlasting. Okay, next. Okay, so saya suka ambil cara Imam Syafi'i juga menuntut ilmu. Selain daripada elemen-elemen yang saya nyatakan tadi dari segi kognitif, dari segi kegigihan, keterujaan dan sebagainya, beliau menyatakan bahawa kita harus ikhlas. Dalam tuntut ilmu harus ikhlas. Okay? Tidak kiralah ilmu tu susah ataupun ilmu tu mudah. Tapi keikhlasan tu mesti ada. Dan pada masa yang sama menuntut ilmu, biarlah cari yang pakar. Jadi sekarang ni adik-adik bila belajar dengan pensyarah-pensyarah, dengan guru-guru kita, kita harus ingat bahawa mereka adalah pakar dalam bidang yang mereka ajar. Mungkin adik-adik rasa macam sukar untuk memahami sesuatu elemen, sesuatu konten ataupun satu kandungan yang diajarkan oleh pensyarah-pensyarah. Tetapi haruslah ada elemen untuk bertanya supaya adik lebih faham sebab mereka adalah pakar dalam bidang yang mereka ajarkan. Okey, seterusnya jangan pernah sombong. Adik-adik, saya ingatkan, kita haruslah merendah diri. Okey, bukan sekadar merendah diri itu maksudnya merendah diri, tetapi hati pun haruslah kita rendahkan dalam menuntut ilmu. Jangan pernah ada rasa sombong. Mentang-mentanglah adik dah faham ataupun adik-adik kan banyak baca daripada buku rujukan dan sebagainya. Jadi apabila ada ilmu-ilmu yang disampaikan oleh pensyarah-pensyarah, guru-guru, adik-adik rasa macam kecil je ni, saya dah tahu dah ni, saya dah belajar dah ni. Jangan begitu ya adik-adik, jangan pernah ada rasa sombong. Ataupun mungkin ada adik-adik ni yang cepat menerima ilmu daripada pensyarah ya. Jadi adik-adik janganlah rasa macam aku dah faham, jadi aku tak perlu pun berkongsi dengan rakan-rakan. Jangan begitu ya. Kerana ilmu ni apabila kita kongsi, ia akan dapat lebih banyak. Jadi jangan pernah ada rasa sombong ya adik-adik. Okey, sebagai seorang penuntut ni kita kena sabar.
sabar banyak-banyak. Sebab tu saya selalu bagi tahu, kalau kata saya ada nyatakan tadi kan, pensyarah kita ni dia pakar, guru dia pakar dalam bidang yang dia nyatakan, dan dia yang apa yang disampaikan kepada adik-adik. Jadi adik-adik kena sabar banyak. Dalam menuntut ilmu kena banyakkan sabar, kerana kita kena faham pensyarah kita ada pelbagai personality. Okey, kadang-kadang pensyarah kita pun ada macam-macam masalah. Jadi kita kena sabar. Kadang-kadang maklumat yang disampaikan itu mungkin agak kurang. Jadi kita kena berusaha untuk dapatkan dengan lebih. Mungkin kita buat rujukan-rujukan dalam buku, jurnal-jurnal artikel, berbincang dengan rakan-rakan, bertanya dengan pensyarah tersebut di luar waktu kuliah. Jadi kena banyak sabar. Orang yang sabar ni sebenarnya ia akan dapat lebih sebab dia sabar. Dan pada masa yang sama orang yang sabar akan dapat pahala ya adik-adik. Kena ingat bahawa niat kita belajar, macam tadi hati kena ikhlas, niat kita belajar kerana Allah Subhanahu Wa Taala ya. Seterusnya bekalan wajib penuntut ilmu adalah kebijaksanaan. Kata Imam Syafi'i, kebijaksanaan, teliti, masa yang panjang, sumber kewangan dan sentiasa bersama guru. Jadi adik-adik kena ingat dalam menuntut ilmu ni perlukan kebijaksanaan. Bukan bererti kebijaksanaan tu perlu adik seorang yang sangat pandai. Tidak ya. Kalau kita kurang sedikit dari segi keupayaan kognitif yang saya nyatakan tadi, tak ada masalah, tetapi dia kena ada elemen kegigihan. Tetapi kebijaksanaan itu apabila kita gunakan sebaik mungkin, ia akan dapat membantu kita boost pencapaian kita untuk mendapat satu pencapaian yang terbaik. Dan adik-adik kena ingat, dalam setiap perkara yang adik-adik lakukan, especially yang berkaitan dengan peperiksaan, tugasan, haruslah teliti. Jangan buat ambil lepas Jangan orang kata apa, pepatah menyatakan lepas batuk di tangga. Jangan sebegitu. Buat haruslah teliti. Hantar haruslah kemas. Sebelum hantar haruslah semak tugasan. Begitu juga dengan peperiksaan. Sebelum hantar hasil akhir peperiksaan tersebut, semak betul-betul adik-adik. Dari segi ejaan, dari segi format, baca dan baca. Orang yang teliti, pensyarah, saya sendiri seorang pensyarah, saya tahu apabila saya baca, saya lihat cover page tugasan ataupun jawapan daripada cara penulisan di hadapan cover page pelajar itu pun saya dah tahu. Saya dah boleh lihat sebenarnya pelajar ni ada kegigihan atau tidak, ada kesungguhan ataupun tidak, bagaimana, ada ketelitian ataupun tidak. Jadi ambillah masa yang agak panjang untuk menjalankan atau menyelesaikan satu-satu tugasan. Ataupun masa yang panjang ini juga kita boleh tafsirkan ialah boleh ambil masa untuk kita belajar, memerlukan masa yang lebih sedikit untuk kita belajar. Seterusnya kita perlu ada sumber kewangan. Sumber kewangan ni misalnya eksternal lah, bantuan-bantuan daripada ibu bapa, beasiswa dan sebagainya. Tetapi sekiranya adik rasa kurang, adik boleh menjalankan pekerjaan-pekerjaan ataupun lakukan apa yang boleh yang mampu untuk mendapatkan duit sumber tambahan bagi membantu adik-adik meneruskan pengajian. Sentiasa bersama dengan guru, yang mana adik boleh membantu, adik boleh bersama-sama dengan guru adalah dengan bertanya dengan guru. Tak faham, tanya. Sekarang ni kan dunia teknologi, tak perlu berjumpa face to face pun dah boleh tanya dengan guru. WhatsApp ataupun buat video call dan sebagainya, email pun boleh. Tetapi haruslah proper ya, ingat tu. Walaupun zaman teknologi, adik-adik harus ingat nilai seorang guru itu sangat tinggi dan martabat dia adalah tinggi. Harus hormat. Janganlah adik-adik since kita ada teknologi seperti WhatsApp, bertanya di tengah-tengah malam. Tidak bolehlah macam tu ya. Hormat masa-masa ruang-ruang pensyarah kita, guru-guru kita. And then pada masa yang sama mengajar orang lain. Mengajar orang lain sebenarnya ia akan dapat membantu sharpen ataupun menajamkan ilmu yang adik-adik telah pelajari. Dengan cara berkongsi sebenarnya dia akan membuatkan kita lagi mengingat dan kita lagi faham apa yang telah kita pelajari. Itu harus diingat. Seterusnya. Ini saya ambil daripada bacaan-bacaan artikel saya. Antara maklumat yang saya boleh nyatakan dekat sini, cara menuntut ilmu yang efektif. Jadi pertama, menggunakan keupayaan memori asas, yang mana kita dah nyatakan, Imam Syafi'i tadi dah nyatakan bahawa kita perlu menggunakan cognitive element kita. Jadi adik-adik cuba elakkan perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Perkara-perkara yang tidak sepatutnya bermaksud benda-benda yang tak penting dalam minda tak payah masukkan. Kerana ia akan mengganggu. Mengganggu. Dia buatkan pemikiran adik jam. Jadi ia akan semakkan pemikiran. Jadi buangkan perkara-perkara yang tidak perlu. Contoh, nanti adik-adik tanya pula apa benda perkara-perkara yang tidak perlu tu. Contoh,
adalah sedikit kawan ada cakap sedikit kan dengan adik-adik dan adik-adik rasa macam tersentuh hati sedikit. Kalau boleh tak payahlah ya adik-adik, benda yang kecil-kecil tidak perlu masukkan di dalam mind kita, dalam kognitif kita. Kerana ia akan menyebabkan kita rasa terganggu. When you become a disturb in term of your cognitive, ia akan menyebabkan performance atau prestasi anda terganggu. Jadi benda-benda yang tidak perlu letakkan di tepi. Fokus kepada benda perlu. Especially minggu hadapan saya dimaklumkan bahawa adik-adik akan menghadapi peperiksaan. Buat masa ini tidak perlu fikirkan alah hubungan dengan kawan-kawan. Okey, contohlah adalah kawan terasa hati dengan adik atau adik terasa hati dengan kawan-kawan. Kalau boleh tak perlu fikirkan dahulu ya adik, kerana buat masa ini minggu depan nak exam. So fokus kepada peperiksaan pada minggu hadapan. Dan seterusnya, teruskan belajar dan praktis perkara-perkara baru. Jadi adik-adik kan ilmu yang dipelajari di dalam kelas kita perlu belajar. Dan pada masa yang sama, saya nak galakkan adik-adik, adik-adik haruslah mempunyai ilmu-ilmu tambahan. Baca jenis-jenis artikel, buku-buku walaupun yang tidak disampaikan di dalam kelas ataupun di dalam nota daripada guru-guru, daripada pensyarah-pensyarah. Adik-adik perlu ada elemen tambahan. Di situlah akan wujudnya kreativiti apabila adik-adik menjawab peperiksaan nanti. Dan seterusnya, adik-adik boleh menggunakan pembelajaran dalam pelbagai cara. Di mana kita sekarang ada bentuk discussion boleh dalam bentuk group. Okay. Adik-adik beruntung tau sebab adik-adik dapat belajar secara face to face. Pelajar-pelajar di Unimas kami tak dapat belajar face to face, kami perlu menggunakan online. Jadi mereka banyak menggunakan kaedah-kaedah atas dalam talian bagi menghubungi rakan-rakan untuk berbincang. Okey. Dan adik-adik pula bila face to face ni adik-adik haruslah gunakan masa yang ada. Misalnya boleh buat study group kan. Dan pada masa yang sama adik-adik semua, saya yakin dan saya percaya adik-adik semua mahir menggunakan teknologi. Okey. Jadi adik-adik boleh gunakan orang kata apa apps yang ada di dalam komputer, yang ada di dalam phone untuk adik-adik faham dengan lebih mendalam. Sekarang ni antara saya rasa antara orang kata apa kita panggil YouTube tu apa kita panggil antara platform. Okay, antara platform-platform yang saya rasa banyak sangat membantu pelajar-pelajar sebenarnya YouTube. YouTube sekarang di hujung jari, you type saja apa yang you nak tahu berkaitan dengan knowledge tersebut, anda akan dapat memahami dan mereka simplify tau cara penjelasan. Jadi boleh gunakan itu untuk menajamkan ilmu pengetahuan yang adik-adik ada pada masa sekarang untuk menghadapi peperiksaan. Jadi yang penting bukan sekadar mengingat adik-adik, mengingat itu penting ya. Memorizing itu penting, but the understanding is most important. Okay? Dan seterusnya adik-adik, doktor. ajar ilmu yang dipelajari kepada orang lain. So kita jangan rasa kedekut. Okay, jangan rasa kedekut. Jadi kita perlulah ajar ilmu yang kita ada kepada rakan-rakan yang lain. Seperti Imam Syafi'i pesan, haruslah berkongsi dengan orang lain. Kalau kita berkongsi ni adik-adik, ia akan lagi membuatkan adik-adik kaya dari segi ilmu. Dan kadang-kadang pemahaman kita boleh diperbetulkan apabila kita berkongsi dengan rakan-rakan. Sebab kadang-kadang apa yang kita faham mungkin ianya berbeza. Okay? Alright. So, Pak Doktor, maaf. Susah payah mengingat. Doktor. Ya, Fazli. Ya, ni doktor ada soalan daripada pelajar. Okay. Yang berbunyi macam ni doktor. Kita ada soalan iaitu, dalam kita belajar, kita berkemungkinan akan berjumpa sebilangan orang yang akan toksik kepada kita supaya kita down dalam belajar. So soalan dia adalah, apakah cara yang paling efektif yang boleh doktor share kepada pelajar untuk elakkan daripada terkena mangsa toksik dalam belajar ni? Terima kasih doktor. Senang jadi. Siapa yang tanya soalan tadi Fazli? Syed Anik Al-Idrus, pelajar IKMAS. Syed Anik Al-Idrus, yes. Okay. So Syed tanya berkemungkinan akan berjumpa sebilangan orang yang toksik dalam pembelajaran kan? Okay adik-adik, senang je jawapan dia adik-adik. Dia tak ada yang susah sangat. Kita perlu jauhkan sahaja diri kita. Okay. That's why dalam kita berkawan, dalam kita mengenali individu ni, kita perlu memilih sebenarnya. Dalam berkawan kita perlu memilih. Jadi adik-adik sebenarnya, adik-adik mungkin dah kenal dia agak lama ataupun baru, tetapi kita perlu menggunakan panca indera yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita observe bagaimana karakter individu tersebut. Sekiranya kita lihat Allahu Akbar, individu ni kalau kita cakap A, dia cakap B dan sentiasalah meletakkan suatu perkara di dalam konteks yang negatif.
dan tidak ada faedahnya dan manfaatnya pun daripada apa yang diperkatakan. Jadi sebenarnya dalam Islam sekalipun, okey, dalam konteks counselling saya boleh menyatakan bahawa ada elemen yang kita boleh nyatakan bahawa kita sekiranya individu tersebut tidak memberi manfaat dan ia banyak memberi kesan-kesan yang negatif, kalau sekiranya adik-adik tidak dapat tangani, adik-adik boleh elak daripada individu tersebut. Saya rasa itu tally saja. Dalam Islam pun sama. Sekiranya kita rasa individu tersebut ia banyak mendatangkan mudarat daripada kebaikan, maka perlulah adik-adik jauhkan. Tak ada masalah, jauhkan. Cari orang-orang yang lebih positif dan baik ya dalam membantu adik-adik. Okey, Fazli, saya menjawab ke? Ya, menjawab doktor. Terima kasih doktor. Okay. So, okay. Right. Okay, saya teruskan ya. Teruskan doktor, silakan. Okay, alright. So, saya seronok dapat soalan tadi. Bagus soalan tu. Sebab ramai sangat sekarang ni yang toksik-toksik negatif-negatif ni. Tapi sebenarnya pilihan di tangan kita ya adik-adik. So, kalau you rasa dia negatif, you rasa dia toxic, and then you just get rid. Okay, just stay away from this particular person. Cari yang positif. Ramai lagi rakan-rakan yang positif. Alright. So, adik-adik, untuk kita efektif ni, kita perlu dalam peperiksaan adik-adik kena cari jawapan. Bukannya bersusah payah nak mengingat. Jadi apabila ada soalan, jadi adik-adik mungkin macam, ya Allah susahnya nak faham soalan ini. Adik-adik kena berusaha mencari jawapan. Bukannya berusaha untuk mengingat saja. Sedangkan tak ada pun di dalam storage adik-adik tentang maklumat tersebut. Jadi cuba faham soalan tersebut. Okay, cuba faham soalan dan cuba cari jawapan yang boleh memberi jawapan kepada soalan tersebut. Okay, and then seterusnya hentikan membuat kerja yang pelbagai pada satu masa. Adik-adik, sebelum peperiksaan adik-adik akan ulang kaji ya. Jadi saya really hope that adik-adik janganlah membuat multitasking pada masa adik-adik belajar. Okay, jangan buat multitasking tau. Kalau boleh adik-adik fokus. Sekiranya adik-adik nak belajar, okey, fokus kepada belajar. Okey? Tetapi dekat sini saya nak ingatkan, saya nak adjust sedikit tentang maklumat yang berkaitan multitasking. Setengah orang dia dapat belajar dengan mendengar muzik ataupun mendengar ayat-ayat suci Al-Quran, okey, ataupun dengan muzik ataupun dia dengar satu instrumental contoh yang mana ia boleh menggalakkan dia untuk lebih fokus, terpulang kepada cara adik-adik. Tidaklah bermaksud saya cakap jangan multitasking. Yang multitasking saya maksudkan adalah janganlah sambil membaca adik-adik pasang televisyen, pada yang sama pasang YouTube. Ia akan distract fokus adik-adik. That's why saya galakkan kalau boleh adik-adik fokus pada satu ketika itu untuk belajar dan membuat catatan-catatan penting. Ini antara effective way untuk adik-adik tuntut ilmu, especially ni minggu depan dah nak exam. That's why saya bagi yang short begini supaya adik-adik dapat gunakan dalam masa yang pendek. Sebab hari ni dah Jumaat kan, adik-adik dah tak banyak masa. Tetapi jangan menyerah kalah. Walaupun masih banyak kekurangan yang belum dipelajari, tak ada masalah. Okey, nanti kita akan tengok apa perkara yang kita boleh lakukan semasa sebelum dan selepas peperiksaan. Alright, teruskan Fazli. Okey, saya juga nak petik daripada kata-kata Imam Syafi'i. Dan sesiapa yang tidak memanfaatkan masa mudanya untuk menuntut ilmu, maka bertakbirlah 4 kali sebagai tanda kematiannya. Dekat sini nak bagi tahu betapa pentingnya menuntut ilmu. Jadi adik-adik bersyukurlah dan berterima kasihlah, okey, yang adik-adik dapat menuntut ilmu. Kerana di luar sana ramai lagi yang belum, yang nak tuntut ilmu tapi tak mampu ataupun tidak berpeluang untuk menuntut ilmu. Jadi gunakan kesempatan yang adik-adik ada untuk bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Okey, teruskan Fazli. Okey, kalau kita kata tuntut ilmu, persediaan nak peperiksaan ni kena ada motivasi. Jadi sedikit definition motivasi kat sini. Motivasi adalah proses yang mendorong adik-adik dia menjadi pendorong bimbingan dan tingkah laku dalam penetapan matlamat diri. Jadi tanpa motivasi adik-adik tak akan menolak diri untuk mencapai apa yang sepatutnya. That's why saya menyatakan bahawa motivasi penting dalam adik-adik nak capai matlamat adik-adik dalam peperiksaan. Setiap peperiksaan mesti ada matlamat, mesti adik-adik nak capai dapat A dan keputusan yang baik bagi menggembirakan ibu bapa, bagi menggembirakan diri sendiri kan, bagi menggembirakan pensyarah-pensyarah. Jadi adik-adik harus ada
motivasi. Motivasi adalah merupakan pendorong, bimbingan dan juga tingkah laku dalam penetapan diri. Ia melibatkan tindakan Motivasi ni dia melibatkan tindakan. Dia bukan sekadar motivasi di dalam saja. Tidak, dia mesti melibatkan tindakan. Kalau adik-adik dahaga, adik-adik pergilah minum. Okey? Kalau adik-adik nakkan ilmu, adik-adik membacalah. Jadi itu yang dikatakan motivasi, iaitu satu mekanisme untuk menolak diri adik-adik untuk belajar, untuk menuntut ilmu, untuk memahami sesuatu perkara yang adik-adik pelajari. Motivasi ni juga dia melibatkan sistem biologi, emosi, sosial dan kognitif yang mempengaruhi tingkah laku. So adik-adik kena ingat, ia melibatkan sistem biologi kita iaitu sistem badan kita, emosi, sosial dan kognitif, dan ia akan mempengaruhi tingkah laku. Jadi ia membantu kita untuk boost. Jadi apa yang kita nak capai, kita kena melibatkan keseluruhan tubuh badan kita. Emosi, contohnya apa yang kita fikirkan. Kita nak berjaya di dalam peperiksaan. Dari segi emosi, haruslah gembira dan gembira untuk capai kejayaan tersebut. Dari segi biologi bagaimana? Haruslah mempunyai tubuh badan yang sihat, minda yang sihat, tubuh badan yang sihat. Dari segi tingkah laku, kita harus ambil tindakan. Yang mana kalau tak faham, tanya pensyarah. Tak tahu, membaca. Okay? Tak faham lagi, boleh bincang dengan rakan-rakan. Itulah antara elemen motivasi. Elemen motivasi dia melibatkan satu sistem yang holistik di mana ia membantu adik-adik untuk boost, untuk menolak diri, menjadi pendorong untuk adik-adik mencapai apa yang adik-adik nak. Okey, boleh next Fazli. Okey. Kalau ikut Pentridge and Shank 2002 dan Wise Demas ni, motivasi adalah proses di mana sebarang aktiviti yang dilakukan bagi mencapai matlamat. Dan aktiviti tersebut dia akan menjadi dorongan untuk menuju matlamat dan ia adalah dinilai. Apa yang elemen dinilai? Pada peperiksaan. Bagaimana pencapaian? Daripada peperiksaan ataupun daripada tugasan-tugasan adik-adik. Tugasan adik-adik akan dicampurkan dengan akan dicampurkan dalam jumlah peperiksaan kan, skor peperiksaan. Jadi di situlah kita lihat hasil akhir motivasi kita tadi pada pencapaian adik-adik. Okey? Itu antara elemen motivasi. Teruskan Fazli. Okey, saya nak masuk sikit. Kalau cakap tentang motivasi, nak masuk sikit teori. Nanti ini bukan kelas teori tetapi saya nak masukkan elemen teori. Kalau ikut Maslow dia ada layer berkaitan dengan hierarchy of need. Jadi motivasi ini dia akan ada elemen. Tadi ingat kan, dia bersifat holistik. Ada biologi, emosi, sosial, kognitif, tingkah laku. Jadi elemen yang dinyatakan oleh Maslow, elemen fisiologi di mana ia melibatkan makan, food, water, rest. Ingat adik-adik, untuk bermotivasi kita harus makan. Makan itu keperluan. Okey? Untuk belajar harus makan. And then safety iaitu security. Bermaksud apa security? Dari segi perhubungan kita dengan rakan-rakan harus pastikan kita ada security. Dari segi diri kita sendiri kita harus rasa safety, kita harus rasa selamat. Okey, kita tidak rasa terancam. Individu yang tidak terancam dia akan bekerja, dia akan belajar dengan lebih baik. And then elemen love and belonging kena ada. Rasa kasih sayang antara rakan-rakan, antara ibu bapa, antara guru-guru juga penting untuk boost motivasi. Dan seterusnya adik-adik kena ada esteem diri ataupun kendiri diri yang mana ia bersifat accomplishment, feeling of accomplishment. Di mana adik-adik harus ingat dalam diri harus ada esteem diri yang tinggi. Orang yang punya esteem diri yang tinggi akan mencapai kejayaan. Okay? And then seterusnya apabila physiological, safety, love and belonging as well as esteem itu ada, anda akan mencapai satu tahap iaitu dipanggil self-actualization, iaitu achieving one's full potential. Anda akan capai matlamat yang anda telah target atau telah letakkan di peringkat yang lebih tinggi. Itu antara elemen yang kita katakan motivasi. That's why elemen motivasi sangat penting untuk mencapai kejayaan di dalam pembelajaran. Okey, teruskan Fazli. Ni doktor, ada satu lagi soalan. Okey, soalan dia berbunyi, bagaimana hendak ada soalan ke Fazli? Ada soalan doktor. Okey. Tadi saya tak dengar suara Fazli. Okey Fazli. Okey, jelas. Okey, boleh saya bacakan soalan doktor? Boleh, teruskan. Okey. Doktor, soalan dia berbunyi, bagaimana hendak memaksa diri untuk terus belajar secara ikhlas dan redha sehingga kan? Alamak, kenapa doktor? Saya tak jelas suara Fazli. Dia tak ada teks kan? Kalau ada teks tadi macam tadi dah ada teks, saya boleh nampak. Okey, ni doktor.
Okey. Okey. Bagaimana hendak memaksa diri untuk terus belajar secara ikhlas dan redha sehinggakan ilmu tu lekat dalam minda. Pada masa yang sama, persekitaran juga dikelilingi sesuatu yang Okey. negatif. Itu sahaja Doktor. Okey. Okey, faham. Terima kasih daripada Nur Faizah ya. Bagaimana nak paksa diri. Yes, kadang-kadang diri ni memang kena force adik-adik kan untuk terus belajar secara ikhlas dan redha. Adik-adik, kita harus ada minat. Apabila untuk kita dapatkan ikhlas dan redha dalam belajar ni, kita kena ingat satu, kita kena minat terhadap apa yang kita belajar. Jadi, apa pun yang adik belajar, adik harus ada minat. Kalau adik-adik ada rasa minat, maka adik-adik akan sentiasa rasa seronok nak belajar. Walaupun ia susah. Okey, mesti ada minat. Bagaimana nak tanam rasa minat? Haruslah ingat bahawa tak semua orang ada peluang untuk belajar. Walaupun ilmu bagaimana sekalipun. Okey, contoh saya faham. Ramai hari ini adik-adik masuk kepada bidang pengajian bukan atas pilihan adik-adik. Kadang-kadang disebabkan oleh competition dan adik-adik kena masuk dengan bidang pengajian tersebut. Jadi nak minat tu agak susah. Kalau minat dia akan jadi mudah. Tetapi adik-adik harus ingat bahawa apa pun ilmu yang adik-adik dapat, adik-adik haruslah manfaat untuk belajar. Seterusnya, sekiranya adik-adik contohlah dapat bidang pengajian yang kurang minat tetapi masih boleh bawa, adik-adik harus bagi tahu pada diri adik-adik. Selesaikan dulu pengajian yang ada dan sekiranya adik-adik nak mengambil bidang yang adik-adik minat selepas itu, tak ada masalah. Jadi, kita harus ingat bahawa apa yang kita mulakan haruslah kita habiskan. Okey? Tidak semestinya dalam kehidupan apa yang kita minat tu semua kita dapat. Jadi untuk ikhlas dan redha, kita kena ada minat terhadap ilmu tersebut. Walaupun bidang pengajian tersebut mungkin bukan pilihan pertama adik-adik. Jadi perlu tanam rasa minat. Dan macam mana nak ada rasa minat? Ini saya nak ajar. Dari segi motivasi ni, ini akan saya huraikan dalam sumber motivasi. Okey, boleh saya teruskan Fazli? Okey, terima kasih Doktor. Alright. Okey, sumber motivasi terbahagi kepada dua, intrinsic and extrinsic. Adik-adik, intrinsik tu adalah elemen dalaman diri adik-adik. Yang ini tak ada orang pun boleh bantu adik-adik. Ia mestilah datang daripada dalam diri. Binalah minat, binalah kesungguhan untuk menuntut ilmu itu, untuk memahami sesuatu ilmu itu daripada dalaman. Yang ini kita tak dapat nak bantu kecuali adik-adik sendiri yang menanamkan sifat positif untuk teruskan pembelajaran. Walaupun kita minat sekalipun dalam bidang yang kita buat, tapi kalau kita tak ada kesungguhan, dia tak jadi juga. Jadi minat disertai dengan kesungguhan, kegigihan, kegembiraan, kesabaran, insya-Allah dia akan jadi satu resepi yang baik untuk mendapat satu menu yang baik. And then seterusnya extrinsic, iaitu luaran. Luaran ni sokongan keluarga, memenuhi kehendak beasiswa, persaingan rakan-rakan, sokongan dan bersyarah. Ia akan menjadi satu mekanisme untuk boost adik-adik untuk teruskan pembelajaran adik-adik dan mencapai keputusan yang baik. Tapi saya nak tekankan, tolong adik-adik jangan terlalu mengharapkan sumber motivasi luaran. Tolonglah harapkan sumber motivasi dalaman. Adik-adik, kalau adik-adik berjaya, kebaikan dan kelebihan itu untuk adik-adik. Bukan untuk jiran di sebelah rumah, bukan untuk rakan-rakan, bukan juga untuk ibu bapa sebenarnya. Ia sebenarnya untuk masa depan adik-adik. Ia adalah untuk adik-adik sendiri, di mana ia akan memberi kebaikan dan manfaat kepada adik-adik. Ingatlah apa yang saya nyatakan. Jangan terlalu mengharapkan kekuatan daripada luaran yang kita katakan extrinsic tadi untuk kita capaikan kejayaan. Kalau mak ayah tak sokong, tak nak belajar. Mak ayah tak bekalkan laptop yang canggih-canggih, handphone yang canggih-canggih, tak nak belajar. Jangan begitu ya adik-adik. Kita harus ingat kejayaan tu milik kita. Jadi kita kena usaha kerana apa yang kita lakukan adalah untuk masa depan kita. Memang kita belajar kerana Allah Ta'ala, tapi kalau kita bersungguh-sungguh, Allah akan bagi. Orang yang berusaha, ingat adik-adik, orang yang berusaha insya-Allah Allah akan bagi. Orang yang berusaha Allah akan bagi. Kita teruskan Fazli. Adik-adik, saya nak bagi tips untuk kekal bermotivasi semasa peperiksaan. Tadi saya dah bagi tahu motivasi. Bagaimana nak create motivasi? Ia boleh datang daripada kesungguhan, kegigihan, kesabaran dan minat kita. Dan tolonglah harapkan motivasi daripada dalaman. Bermaksud kalau rakan-rakan ramai yang akan bagi tahu. Tadi ada dua soalan dah saya tengok. Macam mana ya rakan-rakan yang negatif? Ingat adik-adik, yang nak duduk peperiksaan tu kita, bukan rakan-rakan kita tu. Jadi
Kalau adik-adik rasa rakan-rakan terlalu negatif, adik-adik boleh hindarkan. Okey, tak perlu nak hadap orang yang negatif. Kita boleh cari orang yang positif. Itu antara perkara yang kita boleh buat. Dan sekiranya adik-adik ada keupayaan untuk bantu, untuk nasihatkan rakan-rakan yang negatif tadi, boleh buat. Tak ada masalah. Tetapi kalau kita dah usaha, tapi rakan tersebut masih juga negatif, adik-adik bolehlah menjauhkan diri kerana kita bimbang ia akan datangkan mudarat kepada adik-adik dan tidak memberikan kebaikan pun untuk masa depan adik-adik dan diri adik-adik sendiri. Alright? Okey. Nak bagi sedikit tips lah dengan adik-adik. Saya faham semua benda ni adik-adik boleh dapat dari internet pun sebenarnya. Cuma saya rumuskan di sini dan cuma saya jelaskan dengan lebih lanjut kepada adik-adik. Bagaimana nak kekal motivasi ya dalam semasa peperiksaan. Kita ni selepas satu peperiksaan janganlah kita duk buat celebration sangat. Habis satu paper, wah celebration. No. You have to ensure that you complete everything dan barulah you boleh buat celebration. So, kekalkan mood dan momentum dalam peperiksaan. Tak perlu nah habis satu paper nak celebrate. Tak perlu ya adik-adik. Kekalkan momentum di mana kekalkan fokus adik-adik kepada peperiksaan yang seterusnya. Raikan kejayaan kecil bermaksud boleh raih pada diri kita sendiri. Kita cakap alhamdulillah aku dah habis satu dan aku rasa aku boleh jawab. Talk to yourself. Bagi tahu kepada diri kita sendiri bahawa adik-adik telah menjawab dengan baik dan seterusnya kita kena tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gunakan apa yang ada pada ketika itu. Okey? Macam contohlah, adik-adik hanya ada beberapa hari sahaja lagi sebelum peperiksaan pada minggu hadapan. Gunakan apa sahaja sumber-sumber yang adik-adik ada untuk adik-adik menjadi bekal pada minggu hadapan. Jadi pada masa sekarang ni apa yang jalan yang terbaik boleh adik-adik buat, orang kata di saat-saat akhir preparation ni. Buat nota-nota pendek adik-adik. Okey, ataupun kalau adik-adik jenis yang audio dan visual, adik-adik boleh guna YouTube. Okey, YouTube boleh antara elemen yang paling cepat sebenarnya untuk memahami. Jadikan nota-nota kecil, nota-nota pendek ataupun discussion pendek dengan rakan-rakan. Okey, tak boleh nak jumpa, tak apa. Gunakan WhatsApp dan sebagainya untuk pembelajaran. Jadi tanya rakan-rakan. Mungkin ada satu perkara yang adik-adik tak jelas, boleh tanya dengan cepat. Rakan-rakan mungkin boleh membantu adik-adik memahami suatu perkara. Belajar dengan rakan yang betul. Yes, ini paling penting. Nak kekal bermotivasi semasa peperiksaan, elakkan yang negatif tadi ya. Dan cari rakan yang positif, rakan yang betul, yang adik-adik rasa boleh sangat membantu kekalkan momentum dan fokus semasa peperiksaan. Mungkin adik-adik ada 4 paper pada minggu hadapan. Jumpa rakan-rakan yang very positif, yang you rasa boleh sama-sama membantu untuk memahami paper yang adik-adik akan ambil ni. Jadi adik-adik boleh berjumpa dan berbincang dengan baik. Okey. Jaga diri anda bermaksud jangan tak makan, tolong. Okey. Jaga makanan, ambil vitamin kalau perlu. Okey, jaga tidur, jangan tidur terlalu lambat sebab fokus di dalam peperiksaan sangat penting. Okey, that's why kita perlunya ada nota-nota pendek tadi. Okey, kita perlu ada, kalau adik ada channel-channel YouTube yang adik rasa, yang adik dah subscribe untuk adik-adik jadikan rujukan boleh. Dan kita ada rakan-rakan ya, rakan-rakan yang mungkin boleh sama-sama membantu. Jadi keep the momentum, keep the focus. Elakkan benda-benda yang tidak sepatutnya. Okey, teruskan Fazli. Okey, saya sambung kan. Asingkan subjek mengikut jadual peperiksaan. Jadi untuk hari Isnin ni tengok apakah paper. Okey, paper yang terdekat hari Isnin dan Selasa apa. Jadi fokus kepada paper yang terdekat dahulu. Jadi asingkan kursus-kursus atau subjek-subjek mengikut peperiksaan punya jadual lah ya. Letakkan matlamat akhir anda dalam fikiran dan perlu letakkan matlamat jangka masa pendek. Adik-adik kena ada matlamat. Setiap satu kursus perlu ada matlamat. Okey, matlamat yang realistik yang boleh adik-adik capai. Adakah you all boleh, nanti mungkin ada yang tertanya-tanya, adakah perlu matlamat tu saya letak A sedangkan saya punya effort mungkin kurang. Adik-adik sendiri tahu usaha adik-adik. Jadi setkan matlamat yang realistik yang boleh adik-adik capai. Okey, dalam hidup jangan paksa sangat diri, tetapi perlu ada matlamat sebab ia penting untuk boost kita punya usaha. Tetapi jangan terlalu memaksa. Kalau kita rasa setakat itu saja yang kita boleh dapat, usaha untuk dapat setakat yang mana kita boleh. Walaupun saya kata tadi kita gunakan limitasi untuk dapat kekuatan, but it's okay adik-adik. Tak semua orang pandai dalam semua benda.
tapi adik-adik boleh tahu yang mana kurang, yang mana lebih. Jadi setkan matlamat jangka masa panjang, towards the end, the whole CGPA berapa yang adik-adik nak. Tapi untuk by subject perlu ada matlamat juga. Itu matlamat jangka masa pendek. Okey. Adik-adik dalam proses pembelajaran perlu jadi rutin. Okey? Jangan nak tunggu exam baru nak belajar. Sebenarnya pembelajaran memahami suatu ilmu itu haruslah berterusan. Saya sampai sekarang adik-adik, walaupun saya dah menjadi seorang pensyarah, saya rasa adik-adik belajar mungkin sebagai seorang pelajar dia mungkin belajar sekali saja. Tapi menjadi seorang pensyarah dia perlu triple. Kerana dia lah akan mengajar. Adik-adik ilmu ini haruslah ada continuity. Belajarlah dalam, dia jadi proses tau. Dalam pembelajaran ni dia perlu belajar sentiasa. Dia bukan nak peperiksaan saja perlu belajar. Jadi dia perlu ada continuity. Dan seterusnya mencuba pelbagai pendekatan seperti yang saya nyatakan tadi. Pelbagai pendekatan adik-adik kreatif. Gunakan kreativiti adik-adik untuk belajar. Dan jangan biarkan pembelajaran mengambil alih kehidupan anda. Adik-adik kena ingat kita, especially kita adalah orang Muslim, kita orang Islam, kita ada Allah. Jadi janganlah adik-adik leka belajar sehingga adik-adik tak ingat Allah. Tak solat, tak buat, tak mengaji. Sebab apa? Aku sibuk, aku kena belajar. Okey, jangan begitu. Dan juga adik-adik harus ingat bahawa adik-adik punya tanggungjawab pada ibu bapa. Janganlah kita orang kata terlalu fokus belajar sehingga kita lupa untuk menghubungi ibu bapa, untuk menolong ibu bapa, dan harus diingat adik-adik juga ada rakan-rakan yang memerlukan. Jadi haruslah ingat, janganlah pembelajaran itu mengambil alih keseluruhan kehidupan adik-adik. Tetapi pembelajaran itu menjadi prioriti ataupun keutamaan di dalam kehidupan, antara keutamaan di dalam kehidupan. Fazli, ada soalan ke Fazli? Ya, doktor, ada soalan ni daripada seorang pelajar. Yang bertanya, bagaimanakah cara kita elakkan diri daripada bersifat malas ketika belajar? Contohnya, selepas setengah jam belajar, rasa malas itu timbul untuk meneruskan pembelajaran. Itu soalan doktor. Faham. Kita manusia biasa kan, Dik. Nama dia Namira. Namira. Adik-adik, Namira. saya faham. Yes, Namira. Thank you for that question. Bagus. Kita ni manusia biasa kan. Kita punya motivasi ni untuk belajar ni dia ada naik turun. Okey. Jadi adik-adik faham diri adik-adik sendiri. Macam saya tak ada satu comprehensive tips tau. Sebab sebagai manusia ni kita ada personality masing-masing dan kita tahu apa kekuatan kita. Jadi kalau adik-adik rasa adik-adik jenis yang type of person yang selalu macam tak boleh belajar dalam tempoh masa yang terlalu lama. Okey? Maksudnya adik-adik kena cang. Cang means adik-adik boleh pecahkan masa belajar. Kalau rasa belajar 15 minit, 20 minit cukup. Okey? Lepas tu adik-adik buatlah orang kata nak buat exercise ke, nak makan ke, nak minum, nak keluar tengok luar dulu ke, kan. Jadi adik-adik boleh cang sebab attention span seseorang individu itu berbeza-beza. Setengah orang dia attention span dia lama, setengah orang attention span dia sangat pendek. Jadi tak ada masalah adik-adik. Jadi kita cangkan. So my advice is you really need to understand your style of learning. Adik-adik jenis learning style yang macam mana? Learning style ni apa ya? Kaedah pembelajaran ataupun style pembelajaran masing-masing. Bagaimana? Jadi jangan ikut rakan-rakan. Adik-adik harus tahu. That's why pada peringkat adik-adik sekarang, adik-adik dah diploma tau. So dah peringkat orang kata tertiary level. When you become a tertiary level students, definitely you really need to observe yourself. So definitely you really need to know your learning style. So kalau rasa style pembelajaran adik-adik yang jenis yang 15 minit kena break, 15 minit kena break supaya dapat motivasi. Jadi break lah adik-adik, okay? Sebab kita sebagai manusia kadang-kadang kalau panjang sangat kita jadi low motivation. So tak apa, cangkan. Tidak bererti kuantiti itu menjamin kualiti ya, adik-adik harus ingat. Kadang-kadang masa yang pendek tetapi kualiti itu yang baik. Jadi terpulang kepada adik-adik. Bukan bererti adik-adik belajar daripada pukul 10 malam sampai pukul 4 pagi, ia menjamin apa? Ia menjamin ilmu yang adik pelajari itu dah penuh dah dalam satu minda tu. Tak. Tidak. Kuantiti bukan menjamin kualiti. Adik sendiri yang tahu. Okey. Jadi kalau rasa perlu cangkan masa. Okey Fazli? Okay, terima kasih doktor. Doktor, saya nak ingatkan ada 10 minit lagi doktor. Boleh tunjuk slide ke? Okay. Alright. So seterusnya. Next slide. Ada soalan ke? Okay. Next slide Fazli.
kata Imam Syafi'i lagi, barang siapa belum merasakan pahitnya belajar walau sebentar, maka akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Kalau orang tu dia tak sanggup untuk rasa kesusahan dalam belajar, perlu buat tugasan, perlu belajar untuk peperiksaan, maka rasalah dalam masa depan tu, pada masa depan rasalah kebodohannya. Maksudnya tidak ada ilmu. Okey, menjadi seorang yang tidak berilmu kerana pada peringkat permulaan tak nak ada kesusahan. So orang yang tak nak rasa susah dengan belajar, ia akan berada pada keadaan tersebut sahaja sehinggalah bila-bila. Jadi biarlah kita rasa susah sekarang untuk belajar kerana ia akan memberi kebaikan pada masa hadapan. Teruskan Fazli. Alright. So ini saya nak bagi tip persediaan peperiksaan iaitu sebelum. Okey adik-adik, buat perancangan pembelajaran. Perancangan pembelajaran mengikut jadual tadi yang saya bagi tahu tadi. So kita dah ada jadual kan? By hari Isnin apa peperiksaannya, hari Selasa apa, Rabu apa. Jadi buat perancangan pembelajaran. Jadi susun nota tadi mengikut keutamaan hari peperiksaan. Susun elok-elok. Adik-adik saya nak bagi tahu adik-adik. Kita perlu menjadi seorang yang organize dan structure. Kena ingat, orang yang tidak berstruktur, yang tidak organize, tidak merancang, ia rancang untuk kegagalan sebenarnya. Jadi jadilah seorang yang merancang dengan baik. Jadi anda haruslah organize dan strukturkan mengikut kesesuaian adik masing-masing. Kalau adik-adik rasa macam okey, nota adik-adik kena color-color. Okey, nota adik-adik color merah untuk hari Isnin, color hijau untuk hari Selasa. Buatlah macam mana sekalipun adik-adik, yang penting adik-adik telah membuat perancangan pembelajaran sebelum peperiksaan. Yang kedua, praktik aktif lihat semula. Bermaksud adik kena baca, ingat dan faham. Okey? Dan adik-adik kena baca semula. Kalau saya punya teknik, saya akan tulis semula dan saya akan review sebelum peperiksaan. Itu antara perkara yang kita buat. Apabila kita salin semula ataupun kita tulis semula dalam bentuk tak kira macam mana. Dalam bentuk esei ke, dalam bentuk panjang ke, pendek ke, dalam bentuk mind mapping ke, anything. Ia akan membantu untuk adik-adik akan lebih faham dan lebih mengingat. Okey? Itu yang perlu kita lakukan. Seterusnya Zul Fazli. Semasa persediaan fizikal, adik-adik kena tidur awal. Okey? Pastikan adik-adik sihat. Okey? Sebab kalau kita tak sihat, we cannot focus in exam hall. So kena sihat dari segi fizikal. Makan makanan yang berkhasiat. Persediaan mental. Adik-adik kena sihat dari segi mental. Jangan fikirkan perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Seperti yang saya nyatakan tadi, kalau boleh get rid dulu benda-benda yang tidak sepatutnya dan tidak mendatangkan kebaikan kepada adik-adik. Dan pada masa yang sama, sekiranya adik-adik ada perkara yang mengganggu pemikiran adik-adik, yang mana adik-adik rasa agak terjejas dan memberi kesan, silalah berjumpa dengan kaunselor secepat mungkin sebelum peperiksaan. Adik-adik tahu kan ada Ustaz Fazli dekat sana kan, jumpa dengan Ustaz supaya dapat selesaikan apa-apa perkara yang adik-adik hadapi sebelum peperiksaan. Okey, apabila adik-adik memulakan peperiksaan, adik kena scan dulu soalan. Okey, dan rancang jawapan. So, scan soalan secara keseluruhan. Kenapa perlunya scan soalan? Kerana saya takut sesetengah pelajar, saya biasa terjumpa, mereka tak scan terus jawab dan mereka tak tahu berapa jumlah soalan. Sekejap Fazli, phone saya perlu letak charger bateri sekejap ya. Okey. Okay, alright. Jadi kadang-kadang ramai yang tidak scan, jadi yang tidak scan soalan, jadi mereka tidak tahu berapa jumlah soalan dan mereka towards the end mereka tak dapat jangkakan masa yang perlu dibahagikan bagi setiap soalan. Okay, jadi kadang-kadang mereka tertinggal untuk menjawab soalan-soalan yang terakhir sebab tak buat perancangan. Jadi kena scan and then rangka jawapan bagi setiap soalan. Bagi soalan yang mungkin adik-adik
tidak pasti jawapannya, adik-adik boleh skip dahulu dan pergi kepada soalan-soalan lain untuk rangka jawapan dulu. Bermaksud boleh conteng di sebelah-sebelah soalan, okey, tulis sedikit dia punya point supaya adik-adik dah ada rangka jawapan. Dan seterusnya menulis maklumat yang dibaca dan memahami atas kertas peperiksaan. Apa yang adik-adik faham, tulis kembali di dalam kertas peperiksaan dengan berstruktur. Format elok-elok, tulisan tolonglah tulis dengan kemas. Saya tak kata cantik secantik-cantiknya sebab saya faham tulisan kita ni macam-macam. Tetapi kemas, gariskan poin-poin yang penting, letakkan secara format yang betul. Kerana kita kena ingat, kita harus memudahkan pensyarah yang akan menyemak. Dan seterusnya, nyatakan sekiranya terdapat masalah kepada soalan. So, maklum kepada pensyarah sekiranya soalan-soalan tersebut ada masalah. Ataupun anda boleh, kalau adik-adik tak faham tentang soalan tersebut, adik boleh angkat tangan sebenarnya untuk bertanya dengan lebih lanjut kepada pensyarah. Okey? Alright, so Fazli seterusnya yang selepas. Okey, tambah baik persediaan peperiksaan. Okey, katakan adik-adik periksa pada hari Isnin, maka di hujung hari Isnin itu adik-adik perlu review. Apa lagi yang perlu adik buat untuk peperiksaan seterusnya. Jadi apa kesilapan-kesilapan yang adik dah buat pada hari yang pertama. Mungkin untuk yang hari seterusnya adik tak perlu ulang lagi. Jadi adik-adik harus tengok balik apa persediaan untuk peperiksaan yang seterusnya pada hari yang seterusnya. And then seterusnya adik-adik perlu teruskan membaca bagi peperiksaan yang berbaki. Jangan rasa tidak perform pada paper yang pertama pada hari Isnin, adik-adik terus rasa lemah semangat. Jangan begitu ya. Jadi di sini adik-adik perlu teruskan membaca. Okey, membaca nota-nota pembelajaran adik-adik untuk peperiksaan yang seterusnya. Lepas tu kenal pasti masa yang sesuai selepas peperiksaan untuk lihat kembali proses yang berlaku sebelum, semasa dan selepas. Ini selepas kita tamat keseluruhan peperiksaan, tengok balik supaya kita tidak mengulang sebarang kesilapan pada peperiksaan kali ini untuk peperiksaan akan datang. Jadi kita boleh buat reflection kepada proses yang telah berlaku sebelum, semasa dan selepas. Mungkin adik-adik rasa macam, oh sebelum peperiksaan aku sebenarnya aku tak betul-betul ready dengan nota-nota pendek dan sebagainya. Jadi adik-adik perlu buat reflection kembali berkaitan dengan apakah proses yang telah adik-adik lakukan dan lalui. Okey. Seterusnya Zulfazli, dah pukul 11 jadi saya kena speed sikit tapi dah tak banyak dah ni. Okey. Teruskan Zul. Okey. Ini saya ambil sedikit sebenarnya daripada artikel daripada Tasmania University. Dia sediakan satu persediaan peperiksaan yang efektif ya. Ini tambahan daripada apa yang telah kita bincangkan yang tadi sebelum, semasa dan selepas peperiksaan. Yang ini antara elemen yang kita boleh tambah baik, iaitu uruskan masa, penting uruskan masa, tahu jadual. Jadi adik-adik haruslah uruskan masa dengan baik. Peperiksaan kena tahu berapa jam setiap paper, uruskan masa. Gunakan masa yang ada untuk mengulang kaji, lihat balik nota-nota yang penting, okey. Uruskan ruang, jadi kita kena tahu di mana peperiksaan. Jangan salah jadual, nanti silap-silap pergi tempat yang lain, peperiksaan di tempat yang lain. Itu juga akan mengundang tidak efektifnya anda ataupun tidak fokusnya anda untuk menjawab peperiksaan. Uruskan motivasi. Jadi ingat tadi, utamakan intrinsic motivation. Dan sekiranya kita dapat extrinsic motivation, which is very good. But if you don't receive any extrinsic motivation from your family, from your friends, from your lecturers and so on, don't worry. Just keep maintain your internal ataupun intrinsic motivation. And then seterusnya uruskan perkara yang tidak diketahui. Misalnya, maklum siap-siap kepada ibu bapa jadual-jadual peperiksaan. Okay, maklumkan siap-siap sebab kita tak tahu anything boleh berlaku di dalam keluarga dan sebagainya. Ataupun maklumkan kepada rakan-rakan berkaitan dengan diri adik-adik dan sebagainya sebelum peperiksaan. Ataupun uruskan, misalnya ada bayaran-bayaran yang tertunggak sebelum peperiksaan, uruskan bayaran-bayaran tertunggak tersebut sebelum peperiksaan. Kita nak elak sebarang permasalahan ketika kita nak duduk peperiksaan. Kerana itu definitely akan mengganggu kognitif dan emosi adik-adik. Okey, sebab itulah saya kata mengikut
mengikut garis panduan daripada Tasmania University, dia minta kita uruskan satu perkara-perkara yang kita tidak ketahui ataupun kita tak sangka boleh terjadi, jadi kita uruskan sebelum peperiksaan. Okey, kita teruskan Zulfazli. Saya nak kongsi sedikit dapatan kajian daripada Mirza Farouk, Muhammad Syukri dan juga Muhammad Zahari Yusof pada tahun 2006. Ini agak lama kajian ni, tetapi saya tertarik dengan hasil kajian dia. Dia kata hasil kajian daripada mereka menunjukkan dorongan ibu bapa yang kuat menyumbang sebanyak 88.2% berada pada yang tahap sangat kuat dan kuat. Manakala dorongan ahli keluarga secara keseluruhan menyumbang kepada 89% pada tahap kuat dan sangat kuat dalam memastikan kejayaan pelajar. Jadi kepada adik-adik, kalau boleh maklum kepada ibu bapa bahawa adik-adik ada peperiksaan, kerana kita juga mengharapkan sokongan daripada ibu bapa. Tetapi kena ingat, sekiranya ia bukan satu indikator yang sangat-sangat perlu adik-adik. Tapi sekiranya adik-adik tidak ada sokongan yang kuat, mungkin sokongannya 50% saja, tetapi it's okay. Gunakan dan rasa bersyukur dengan apa yang ada untuk adik-adik boost intrinsic motivation untuk teruskan kejayaan. Fazli, ada soalan ke Fazli? Ya doktor, ada soalan doktor. Saya tertarik dengan soalan ni, iaitu soalannya berbunyi, pada pendapat doktor, adakah berkesan berpuasa ketika exam ataupun study? Itu soalan doktor. Saya tak, yang study tadi tu maksud berpuasa ketika study ya? Ya, masa study juga doktor. Okey, adik yang tanya Jimin nama dia? Jimin. Okey. Okey, adik-adik, saya percaya. Kalau you tanya pendapat saya memang I really trusted on that particular method. Saya sangat percaya sekiranya adik-adik berpuasa, ia sangat membantu untuk sharpen your mind. Saya memang selalunya kalau saya nak duduk peperiksaan, selalunya saya berpuasa. Ataupun saya memang selalu amalkan puasa sebenarnya. Ini sedikit perkongsian dengan adik-adik. Jadi berpuasa ni sebenarnya dia sangat-sangat membantu kita untuk fokus. Sebab sistem di dalam perut kita tu, sistem di dalam badan kita stop berfungsi, okey? Dia bukan stop berfungsi, dia rehat. Okey? Jadi dia rehat daripada proses makanan-makanan kita tu. Jadi apabila dia rehat, jadi kognitif kita akan dapat meningkatkan daya pemikiran yang lebih baik. Jadi saya percaya, kalau tanya pendapat saya secara peribadi, saya percaya puasa dapat membantu menajamkan pemikiran dan pada masa yang sama dia dapat meningkatkan fokus. And saya nak share satu dapatan Fazli daripada saya pernah attend satu talk daripada seorang profesor, dan dapatan kajian daripada, kalau tak silap saya, daripada Oxford University. Ia menyatakan bahawa individu yang selalu hafaz Quran, individu yang menghafaz Quran, yang selalu membaca Al-Quran dan menghafaz Al-Quran akan lebih habis awal pengajian dia compare individu yang tidak. Dan mereka membuat kajian kepada individu yang hufaz dan mereka ini ambil medical doctor tau. Mereka dalam bidang perubatan. Dan mereka ini habis on time dan mereka ini menjadi pelajar terbaik. Jadi itu antara hasil daripada Oxford University. Jadi saya percaya dengan berpuasa, dengan membaca Al-Quran, insya-Allah dapat menajamkan pemikiran adik-adik. So saya kongsi last dapatan kajian, boleh Fazli? Sebab boleh doktor. Dapatan kajian yang terakhir 2019 daripada Abdul Halim Abdullah, dia menyatakan bahawa next slide Fazli. Dia menyatakan terdapat 5 faktor yang paling mempengaruhi pencapaian ni matematik kejuruteraan pelajar adalah, tapi saya boleh generalisekan dia. Faktor pertama adalah faktor minat, diikuti dengan faktor sikap, faktor persekitaran, faktor gaya pembelajaran dan faktor kaedah pengajaran. Ini antara 5 perkara yang boleh membantu adik-adik, okey. Tapi dia letak yang pertama adalah faktor minat. Jadi kena ada minat terhadap pembelajaran seperti yang saya nyatakan tadi. Seterusnya faktor sikap kita. Boost motivasi adik-adik dari segi intrinsik, okey, untuk adik-adik capai kejayaan dalam pembelajaran. Lihat style pembelajaran adik-adik. Adik-adik macam mana? Adakah adik-adik jenis visual, jenis audio, okey, kinestetik and so on. So adik-adik kena tahu diri adik-adik kerana adik-adik adalah
pakar dan expert terhadap diri adik-adik. Dan juga faktor kaedah pengajaran juga memainkan peranan yang penting. Maksudnya bagaimana cara pensyarah-pensyarah kita memberi pembelajaran. Jadi saya nak rumuskan tip peperiksaan Zulfazli. Yang terakhir, rumusan tip peperiksaan. Yang ini datang personal daripada saya untuk adik-adik. Pertama, tip peperiksaan adik-adik harus fokus. Jangan fikir perkara yang tidak sepatutnya. Adik-adik, jadilah seorang manusia yang berfokus. Apabila adik-adik fokus, adik-adik akan dapat capai kejayaan. Dan berterusan. Saya letak dalam slide tu berterusan. Di mana belajar secara berterusan. Jangan pilih masa. Nak peperiksaan baru nak belajar. Tidak boleh begitu. Ilmu itu haruslah berterusan. Dan ia akan sentiasa bertambah. Ilmu itu banyak adik-adik. Walaupun saya telah belajar di peringkat PhD, tapi saya rasa terlalu banyak ilmu yang perlu lagi saya belajar. Okay? Alright, seterusnya adik-adik tolonglah baca, faham dan ulang kembali apa yang adik-adik baca dan seterusnya menyenaraikan perkara penting dalam bentuk nota pendek. Tak kira nota pendek tu macam mana, buatlah ikut kesesuaian adik-adik. Berkala, tidak kala, bentuk esei dan sebagainya. Dan saya letak asterisk di bawah itu, adik-adik sebelum peperiksaan tolonglah mohon restu dan doa daripada ibu bapa kerana doa daripada ibu dan bapa itu adalah antara doa yang mustajab dan tak ada hijabnya. Minta izin, minta restu daripada ibu bapa. Dan yang terakhir, satu kata-kata daripada Hamka, saya suka sangat petik kata-kata Hamka, cinta bukan mengajar kita lemah tapi membangkitkan kekuatan. Cinta bukan mengajar kita menghinakan diri tetapi menghembuskan kegagahan. Cinta bukan melemahkan semangat tetapi membangkitkan semangat. Cinta maksudnya dekat sini bila adik-adik cinta tentang ilmu, ia akan bangkitkan adik rasa kesungguhan, kegagahan, kesabaran, kegigihan untuk adik-adik terus mencapai kejayaan. Itu saja Zulfazli. Daripada saya harap ia sangat bermanfaat untuk adik-adik walaupun saya dah tahu apa yang saya kongsikan adik-adik dah tahu pun sebenarnya. Cuma saya di sini cuma untuk menjadi seorang yang mengingatkan kembali kepada perkara-perkara yang kadang-kadang kita tahu tetapi kita tidak lakukan. Itu saja daripada saya Zulfazli. Okey, baiklah, terima kasih doktor atas perkongsian sebentar tadi. Jadi doktor boleh saya pergi kepada satu lagi soalan doktor yang terakhir untuk bicara bicara siswa ni. Boleh doktor? Okey. Soalan dia berbunyi. Ada soalan ke? Ada soalan doktor. Boleh kita buka Okey, soalan dia adalah bagaimana nak manage masalah peribadi sebagai contoh masalah keluarga dengan fokus dalam pembelajaran. Itu soalan doktor. Okey. Adik harus ingat dalam kehidupan kita sebagai manusia kita tak akan lari daripada masalah. Kita akan sentiasa ada masalah. Orang kalau adik-adik pernah dengar orang yang skizofrenia je tak ada masalah. Okey, orang tak betul saja tak ada masalah. Kita ni, okey, sebesar semut pun akan ada masalah kerana kita manusia biasa. Dan saya faham adik bagi tahu tadi sekiranya kita ada masalah peribadi macam mana kita nak uruskan. Satu, adik-adik kena ingat, adik-adik ada kaunselor. Itu jumpa dahululah. Okey. Yang kedua, secara diri sendiri bagaimana kita nak uruskan masalah peribadi. Kadang-kadang dalam kehidupan berkeluarga ni ada perkara yang kadang-kadang kita rasa tak boleh selesai pun sebenarnya. Sebab dia di luar kawalan kita. Especially adik-adik ni anak-anak yang masih belajar kan. Kadang-kadang ada perkara kita tak boleh kawal. Jadi adik-adik perlu letakkan prioriti. Masalah itu memang ada adik-adik. Jadi cuma adik-adik kena ada intrinsic tadi. Intrinsic motivation bagi tahu kepada diri adik-adik sendiri bahawa masa depan adik yang tentukan. Jadi saya faham bahawa masalah peribadi itu memang ada. Dan especially yang melibatkan ibu bapa kan, dalam keluarga memang akan ada isu. Tetapi adik-adik boleh cakap pada diri adik-adik, fokus utama sekarang adalah peperiksaan. Fokus utama peperiksaan. Maka sekarang ini letakkan di tepi dahulu permasalahan tersebut, fokus kepada peperiksaan. Yang urus tentang masalah diri kita sendiri. Okey? Bukan orang lain. Walaupun kita tahu ibu dan ayah kita ada masalah dan ia mengganggu diri kita. Definitely, kita tak boleh terpisah sebab kita adalah entiti di dalam keluarga tersebut. Tetapi seperti yang saya nyatakan tadi, adik-adik letakkan prioriti dan ingat bahawa adik-adik perlu fokus. Yang duduk di Dewan Exam adalah adik-adik. Jadi mungkin adik-adik boleh letak di tepi dahulu isu tersebut, masalah tersebut dan fokus kepada peperiksaan. Tetapi sekiranya adik rasa berat, that's why saya bagi tahu sebelum peperiksaan mengikut Tasmania University Guideline,
adik-adik perlu selesaikan dahulu apa yang ada, yang perkara-perkara yang mungkin boleh mengganggu. Jumpa kaunselor. Supaya kalau kaunselor dapat bantu, kaunselor akan bantu adik dalam masa yang terdekat. Bermaksud dia boleh lihat mungkin dalam satu sesi itu dah boleh kurangkan sedikit rasa kebimbangan adik. Jadi jumpalah kaunselor ataupun bercakaplah dengan orang yang boleh dipercayai, misalnya rakan-rakan yang rapat. Jadi kalau dah bercakap, sekurang-kurangnya adik akan rasa kurang sedikit dari segi permasalahan tersebut. Masalah. Okey, baiklah doktor. Terima kasih sekali diucapkan kepada yang berusaha Dr. Nur Mazlina binti Ghazali atas perkongsian yang sangat menarik pada hari ini yang berkaitan dengan tips ataupun persediaan sebelum menghadapi peperiksaan akhir. Terima kasih doktor kerana sudi meluangkan masa bersama kami pada hari ini doktor.